Okey, setiap minggu saya akan pastikan cucu saya datang rumah saya. Okey, jadi kita orang suka pergi piknik, pergi bercuti. Dia suka main air. Jadi saya akan buat tempat pergi, saya pergi hiking, ada kolam ke, ada sungai ke. Memang dia rapat dia sebab mana-mana aktiviti yang dia akan ikut. Saya pergi hiking ke, pergi bercuti kan. Jadi kalau dia tak ada seminggu saya sudah rasa rindu. Itu sebab terlalu rapat, saya tak boleh nak apa, kata terlalu rapat. So masa mula-mula tahu hilang tu bila tu? Okey, masa tu bapak dia sama kerja dengan saya. Kita tengah makan lah, tengah lunch. Jadi lebih kurang 12.20 tak salah. Saya punya menantu ada call cakap Zin hilang. Dan saya pun rasa tak sedap hati. Jadi saya punya anak, ayah, saya boleh balik tak? Sebab anak tu saya punya staff lah. Okay, you balik dulu. Apa hal kan? Call ayah. Lepas tu, saya pun tak sedar hati. Dalam pukul 4 saya pun balik. Saya panggil wife saya, ambil saya pun datang sini. Saya dibantu oleh kanak-kanak kat sini. Saya pergi round kawasan tu. Round 5-6 kali lah sampai bawah sana. Itu masa siang lah? Lebih kurang pukul 5 lebih. Lepas tu saya dapat information daripada kanak-kanak sini. Dia cakap tadi saya nampak ada budak lari cik. Saya tunjuk gambar. Tu kat tingkat 3. Lepas tu dia terus hilang. Hilang habis semua tempat ni, 4 tingkat saya round. Lepas tu petang dia bantu oleh penduduk sini. Round lagi semua kawasan-kawasan yang perimeter lebih kurang 700 meter ni. Sampai bomba datanglah malam tu. Jadi saya tak berhenti untuk cari kan, ada jejak ke. Masa tu lari ke arah mana? Tak tahu, saya tak tahu. Sebab budak tu kanak-kanak cakap dia lari dekat tingkat 3. Malu tingkat lagi 1 lah. Jadi saya pun carilah, tanya-tanya lagi apa. Budak tu pun bantu saya pergi tunjukkan kawasan-kawasan yang mana ada possibility dia boleh pergi. Tapi cucu saya ni dia takkan pergi mana-mana. Sebab rutin harian dia pergi sekolah dengan mak dia, balik mak dia ambil, dia main kat situ. Lepas tu naik tangga. Tangga tu ada sampai tingkat 2, dia ada lukisan. Dia memang minat benda tu. Jadi hari kejadian tu mak dia nak cepat dia mengamuk lah sebab bagi masa sekejap. Lepas tu dia naik tangga. Itu saya tak pasti itu yang menantu saya punya tahulah situasi itu masa tu. Pakcik tanya, so antara lokasi kegemaran Allahyarham adalah di kawasan inilah. Ya. Kalau bersendirian pernah duduk di kawasan ini juga? Dia tak akan bersendirian. Boleh tanya jiran-jiran dia tak boleh lengang daripada mak dia. Memang sentiasa berdua? Sentiasa. Cik, masa dalam tempoh 48 jam hilang tu kan, macam mana ya pakcik dan juga ahli keluarga menunggu tu dalam... Okey. Saya minta bantuan blok lah. Kemudian saya pun minta pandangan daripada JMB, ada kat CCTV. Tapi ada CCTV pun, tapi saya tengok sana ada function lah. Tapi JMB hubungi pemilik, dia cakap tak macam. Jadi boleh tak kita pergi ronda rumah ke rumah ketuk kalau budak termasuk. Tapi JMB pun tak ada authority. Jadi sampai malam kedua tu saya dengar OCPD cakap kena pergi rumah-rumahan. Malam tu saya pun ada taklimat. Lepas solat hajat, lepas solat isyak, solat hajat kemudian taklimat dekat JMB, Dewan JMB lah. Jadi apabila semua dah bergerak, satu kumpulan lebih kurang 6-7 orang dan 2 anggota dah bergerak. Saya tunggu kat situ sekejap lah sebab saya nak tengok situasi pergerakan anggota dengan penduduk. Ada orang datang beritahu dah jumpa. Saya berlari terus naik ke sini, terlompat tengah tu. Jadi situ polis sudah ada buat kawalan. Saya minta sebab saya datuk dia. Kemudian saya tengok dia terbaring. Terbaring mengiring. Kemudian kenapa baju dia macam kalau orang tenggelam lama kan. Tapi lepas tu anak saya sampai. Anak saya dah nampak dah. Ayah dia nampak dah. Dia menjerit lah. Ini bukan angkara. Ini masih orang punya angkara.
Dia dah hilang kawalan, saya pun terslow downkan dia. Lepas tu semakin dia tak boleh kawal dia punya perasaan, dia terbaring kat sini lah. Masa tu saya papah dia, tenangkan keadaan dia. Tapi masa tu belum lagi diketahui ada unsur jenayah lah. Belum. Sebab saya tunggu saja pihak forensik keluarkan mayat. Kemudian sesi pengecaman mayat dekat Hospital Sungai Buloh pukul 2 pagi. Saya pun belik jenazah lebih kurang, saya dengan anak beranak lebih kurang dalam tengah ke 45 minit lah. Tengah jam 45 minit saya tengok. Saya boleh agak lah. Tapi itu biar pihak kuasa yang menentukan lah. Pakcik, sebab polis mengatakan ada beberapa kesan kecederaan termasuk di leher dan badan. Ketika pakcik tengok itu, adakah benda sama jika pakcik nampak? Ya. Tapi saya tak nak buka mulut. Sebab biar pihak kuasa yang buat statement. Pakcik, bila polis klasifikasikan kematian ni sebagai kes bunuh, pakcik macam mana penerimaan pakcik dan juga keluarga? Bagi saya lah, kita sebagai seorang Islam kena redha lah qada dan qadar Tuhan. Jadi walaupun berat kita nak nerima, tapi kita family pun bacalah Quran ke untuk tenangkan kita punya jiwa, fikiran lah. Yang dah pergi biarlah pergi. Sekarang ni kalau boleh dikongsikan keadaan mak ayahnya macam mana? Yalah, kadang-kadang dia termenung, menangis. Sama kita pun sama juga. Sebab saudara dia dengan memang rapat. Bila dia kaitkan dia dengan kes dera tu, macam mana penerimaan family? Tak. Kalau kita tengok bentuk tubuh badan, dia bukan dera. Dia saya rasa macam ada. Sebab Zin Ryan ni, dia kalau orang sakitkan dia lagi agresif. Saya pernah kena gigit. Tujuan kita bukan kita nak gurau peluk dia, tapi dia agresif kena dia gigit. Pun dia cakap mungkin ada situasi masa berlaku tu, mungkin dia pun ada tindak balas. Bila polis sahkan wujud kes dera tu, maksudnya dia membersihkan sikit lah imej keluarga yang orang kaitkan dengan kes dera. Ya, tu sebablah saya dah tu lah kawalan saya keluar Facebook pagi tadi ke apa, yang cakap minta pihak netizen orang luar sana janganlah war-warkan benda yang tak sahih, kecuali pihak BDM yang umumkan lah. Pakcik, dalam tempoh masuki hari 4 hari siasatan ketika ni, harapan besar untuk pakcik keluarga apa sebenarnya? Walaupun kes ni nampak rumit tapi polis Malaysia memang polis terbaik lah. Dan mungkin dalam minggu depan insyaAllah boleh jumpa lah suspek tu. Pakcik personally, maaf tanya, ada mengesyaki individu-individu tertentu ataupun secara lagi saya tanya, ada tak suspek yang mungkin berdendam dengan keluarga dan sebagainya? Okey, untuk pengetahuan semua, anak saya ni baru saja duduk sini lebih kurang dekat 3 tahun. Okey. Dia punya rutin hariannya pergi kerja, balik kerja, hanya jiran depan rumah saja yang kenal dia. Yang lain dia tak tahu. Jadi apa related dia dengan ada perbuatan dendam ke tak ada. Saya pun tak kenal sini. Kadang-kadang saya sekali datang lah kan, tapi saya tengok situasi sini macam terlalu crowd ni. Jadi tak tahulah perkara tu boleh berlaku macam ni. Mungkinkah ada perlakuan bangsa yang kurang disenangi oleh penduduk ke apa ke? Tu tidak pasti. Pakcik, masa pakcik buat pengecaman mayat tu, apa perasaan pakcik? Anak-anak macam mana? Saya punya down, semua down. Saya tak boleh. Lah jumpa hari Selasa. Last kali jumpa dia hari Sabtu. Sebab dia ikut ayah dia pergi hantar pahlaga dekat UTM Skudai. Saya hantar anak saya lagi 2 orang pergi utara lah. Jadi kita terpaksa berpisah. Kalau tidak, kita akan pergi sekalinya. Sebab kita tempat kan. Jadi last tu lah saya jumpa. Tapi dia punya masa tu kita tak tengok dia punya bangang, tapi anak saya kita tengok dia dah agresif. Masa tu dia dah banyak mengamuk. Maksudnya ada perubahan sikap ke? Perubahan sikap tu ayah dia cakap dah 3 bulan lah.
Pakcik, kalau mungkin boleh share lah mungkin momen-momen terakhir lah. Maksudnya kali terakhir pakcik bertemu dia mungkin ada momen yang pakcik rasa rindu lah. Kalau sekarang dah tak ada ni kan, mungkin boleh share pakcik. Sebab dia macam ni, apabila dia masuk pintu rumah saya, dia kan cari saya dulu, dia cium. Dia tak ada orang lain, dia cium saya dulu. Begitu akrabnya saya dengan dia, jadi tu saya tak boleh. Saya rasa sedih sangat.